Jin apatah lagi. Tiba-tiba ada saintis yang mengatakan ada manusia, ada binatang, ada makhluk yang hidup di planet Marikh yang boleh terbang sampai ke bumi dengan UFO, membuatkan benda-benda yang pelik-pelik di ladang-ladang gandum. Bila helikopter terbang, dinampakkan di ladang gandum itu bentuk pendaratan kapal angkasa. Maka hebohlah orang mencari misteri. Siapakah yang mendarat di ladang gandum ini? Siapakah yang mendarat? Bermacam-macam teori yang mereka buat, dan mereka kata itu adalah makhluk asing yang tak dapat dikesan oleh manusia. Ini adalah bercanggah dengan Al-Quran, dan inilah yang disebut sebagai khurafat. Orang Melayu dulu khurafatnya ialah belalang pelesit masuk rumah, hantu datang. Itu dulu punya khurafat. Sekarang punya khurafat ialah menganggap hukum Islam tidak sesuai, dan hukum-hukum yang lain lebih sesuai daripada Islam. Itulah khurafat. Khurafat zaman sekarang, Islam tidak boleh menjadi pemerintah. Yang boleh menjadi pemerintah ialah lain daripada Islam. Itu khurafat. Tuan-tuan, seperti contoh tulisan yang saya sebutkan tadi tentang jangkaan, ramalan tentang kiamat dan sebagainya. Benda ini adalah ilmu Tuhan. Balik serah pada Tuhan. Tak payahlah kita nak ambil, nak ramal, nak teka, nak jadi macam ini. Ini ilmu Tuhan. Nabi Muhammad pun tak tahu. Tak payah. Ini bentuk khurafat pada zaman sekarang. Ataupun ada yang berkata, sekarang sudah waktu maghrib, hang pergi lihat Allah di situ, kerana dia sudah berjanji dengan syaitan hantu raya berdiri di situ. Ini bentuk ajaran sesat. Berapa banyak lagi yang demikian yang telah saya temui tentang kekarutan mereka. Na'udzubillahi minha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini disebut tentang hantu raya. Soalannya, hantu raya ni ada betul ke? Betul ke hantu raya tu ada? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi orang yang pernah jumpa, dia percaya. Bagi orang yang tak pernah jumpa, tak adalah dia percaya. Hantu termasuk dalam kumpulan syaitan, kumpulan jin, yang kerjanya ialah untuk menyesatkan manusia. Kadang-kadang hantu besar dipanggil sebagai hantu galah. Kadang-kadang hantu itu pendua, dipelekit kepada tuan, nama dia hantu raya. Kadang-kadang hantu tu kecil, tugasnya mencuri duit orang, namanya toyol. Ya, kerjanya toyol. Jadi ini semuanya ialah makhluk daripada jin ataupun iblis. Orang Melayu saja yang membubuh namanya hantu. Saya dah kata tadi, siapa yang jumpa percaya, siapa yang tak jumpa dia tak percaya. Saya tengah duk handlekan kes-kes tentang duit yang hilang, duit yang disimpan dalam peti hilang, disimpan dalam Quran hilang, bawah bantal hilang, disimpan bawah tilam hilang. Jadi macam mana ni ustaz? Saya kata, anak ambil kot. Mak saya mana ada anak? Suami ambil kot. Saya janda. Lupa kot. Saya tak lupa, memang saya ingat betul. Kenapa duit tu boleh hilang? Ciri-ciri toyol senang je. Ciri-ciri toyol, kalau dia mencuri wang, dia cuma ambil wang yang sejenis. Kalau 50, 50. 10 dia tak ambil, 100 dia tak ambil.
Jadi petua untuk menghilangkan masalah ketoyolan dalam rumah senang je. Tuan-tuan kena test dulu. Yang hilang tu note apa? 10, 50, 100. Kalau 10, petuanya jangan bawa masuk RM10 dalam rumah. Itu je cara dia. Kalau yang hilang itu note 50, jangan simpan note 50. Sebab dia hanya ambil yang diarahkan. Kalau tuan dia tamak, dia suruh ambil 100. Kalau tuan dia tu tak apa nak berkira sangat, dia suruh ambil 10. Dan jin adalah orang yang sangat taat pada tuan. Kalau 10, 10, dia takkan ambil 50. Jadi itulah petua dia. Selain daripada tuan-tuan membaca surah Al-Jin dan tuan-tuan baca surah Yasin dicampur dengan lada hitam, garam kasar dan cuka makan dan ditabur keliling rumah. InsyaAllah toyol-toyol tadi tidak akan masuk. Itu jin yang dibela untuk mencarikan rezeki bagi tuan dia yang malas bekerja. Itu saja. Ada tuan-tuan ya, jin toyol yang banyak. Orang tua-tua dulu pesan suruh bela ikan puyuh dalam rumah. Ada juga petua orang tua, dia suruh taburkan kacang hijau di dalam rumah. Jadi bila toyol datang, toyol hanya akan main kacang hijau, main batu seremban. Ini petua orang dulu-dulu. Tak salah diamalkan sebab dia tidak membawa kepada syirik. Baik. Berbalik semula kepada perbincangan sebelum ini, iaitu dalil yang menunjukkan kita tidak dapat mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala dan hakikat sifat-sifatnya. Allah Ta'ala berfirman, wala yuhituna bihi ilma, sedangkan mereka tiada meliputi pengetahuannya tentang hakikat Allah Ta'ala. Kita tak tahu Allah duduk macam mana. Yang kita tahu, thumma stawa 'alal 'arsy, Allah bersemayam di atas arasy. Adakah Allah ni duduk macam ini? Allah duduk bersila macam kita atas kerusi? Tak. Allah duduk macam kita duduk ke? Tak. Allah duduk bertenggung ke atas kerusi? Tak. Ada Allah duduk kaki sengit sebelah ke? Tak. Allah letak kepala di bawah, kaki di atas ke? Tak. Takkan sama dengan cara kita duduk. Dan tuan-tuan tak wajib cari macam mana Tuhan duduk. Percaya Tuhan bersemayam itu wajib. Tetapi mengkaji bagaimana Tuhan bersemayam adalah haram dan boleh membawa kepada kafir. Menurut mazhab Maliki, siapa-siapa yang mengkaji Allah Ta'ala duduk macam mana, tidur macam mana, berbaring macam mana, orang yang sedemikian kafir. Itu bagi mazhab Maliki. Kerana tidak layak bagi manusia mengkajinya. Dan kalau dia kaji pun tidak akan dapat hasil. Kerana apa yang dia duga tentang Allah tidak pernah betul. Tidak pernah sama dengan apa yang kita duga. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah Ta'ala mempertakuti kamu akan dirinya, zatnya, daripada mengetahui apa-apa tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu tentang itu adalah ilmu Tuhan, maka tiada wajib kita mengetahuinya. Baik, tandakan di situ. Tersambung lagi tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala.